Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Pak Usop dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Naim bin Abdul Amin, nombor matriks 07 DPK 20F2007 dan terdiri daripada dua ahli kumpulan saya, iaitu Muhammad Fadilah Galong dan Muhammad Akif bin Dullah. So, hari ini kami akan membentangkan tajuk mengenai penceraian dan kesannya terhadap suami dan isteri. Pengenalan tajuk tersebut iaitu Allah SWT telah menentukan syariat perkahwinan dengan tujuan tertentu. Namun, tujuan perkahwinan yang disyariatkan itu kadang-kadang terhalang disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya penceraian. Islam membenarkan penceraian, talak untuk memenuhi tuntutan kebaikan hidup rumah tangga dan bukan di sebaliknya mengakibatkan kehancuran. Penceraian boleh dilakukan dengan cara talak, fasakh dan khulu atau tebus talak. Penceraian yang pertama iaitu fasakh. Erti fasakh menurut bahasa iaitu rosak atau putus. Manakala menurut syarak pula, pembatalan nikah disebabkan oleh sesuatu sifat yang dibenarkan syarak. Misalkan perkahwinan antara suami isteri yang difasakkan oleh kadi disebabkan oleh suaminya tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya. Fasakh hanya boleh dituntut oleh isteri sekiranya terdapat beberapa sebab atau kecacatan yang terdapat pada pihak suaminya, iaitu seperti gila, penyakit yang menghalang mereka daripada persetubuhan. Cara melakukan fasakh ada 3. Yang pertama, jika suami atau isteri mempunyai sebab yang mengharuskan fasakh. Yang kedua, membuat aduan kepada pihak kadi supaya membatalkan perkahwinan mereka. Yang ketiga, pembatalan perkahwinan dengan cara fasakh tidak boleh dirujuk kembali melainkan dengan akad nikah yang baru. Cara membubarkan perkahwinan berdasarkan sebab-sebab tertentu ada 4. Yang pertama, tempat suami berada tidak diketahui selama lebih daripada 1 tahun. Yang kedua, suami tidak mengadakan peruntukan bagi nafkah selama 3 tahun. Yang ketiga, suami dihukum penjara selama 3 tahun atau lebih. Dan keempat, suami telah gila selama 2 tahun atau sedang mengidap penyakit kusta atau penyakit kelamin yang boleh berjangkit. Seterusnya, penceraian khulu atau tebus talak ada 3. Yang pertama, perpisahan antara suami isteri melalui tebus talak sama ada dengan menggunakan lafaz talak atau khulu. Yang kedua, pihak isteri hendaklah membayar sejumlah wang atau harta yang dipersetujui bersama dengan suaminya. Maka, suaminya hendaklah menceraikan isterinya dengan sejumlah atau harta yang ditentukan. Yang ketiga, contohnya, sekiranya suami menceraikan isterinya dengan harga bayaran ditentukan, maka isterinya menyahut tawaran itu dengan serta-merta jatuhlah talak dengan khulu. Seterusnya ialah definisi penceraian. Penceraian dari segi bahasa ialah membuka ikatan, melepaskan ikatan, pembebasan dan seumpamanya. Bagi istilah pula ialah membuka ikatan perkahwinan dengan melafazkan perkataan talak ataupun cerai. Pengertian talak menurut bahasa ialah meleraikan atau melepaskan ikatan perkahwinan dengan jelas, dan talak ialah lepas ataupun terlepas. Menurut istilah pula, talak ialah merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz cerai atau yang mengandungi makna seumpamanya. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahawa talak ini ialah perlepasan ikatan perkahwinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafaz yang khusus. Menurut mazhab Syafi'i pula ialah perlepasan akad nikah dengan lafaz talak atau yang semakna dengan itu. Seterusnya, menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat
hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri. Bagi hukum talak pula, bagi wajib apabila tidak dapat melaksanakan kewajipan atau melakukan kezaliman. Bagi sunat, isteri berakhlak buruk dan tidak dapat diperbaiki lagi. Bagi haram, haram apabila talak dilafazkan pada waktu yang diharamkan. Makruh apabila menceraikan isteri yang baik atau tanpa sebab. Seterusnya, rukun dan syarat. Bagi suami, lelaki melalui perkahwinan yang sah, baligh, sedar dan tidak dipaksa. Bagi isteri, isteri yang sah ketika diceraikan. Lafaz ada dua, iaitu lafaz sarih dan lafaz kinayah. Bagi jenis talak, lafaz talak, talak sarih dan talak kinayah. Keadaan isteri, talak sunni dan talak bid'i. Bagi bilangan talak dan kesan rujuk ialah talak raj'i dan talak ba'in. Bagi contoh lafaz talak, talak sarih, lafaz yang jelas dengan bahasa yang berterus terang seperti saya talak kamu, atau saya ceraikan kamu, atau saya lepaskan kamu daripada menjadi isteri dan sebagainya. Talak kinayah pula ialah lafaz yang digunakan secara sindiran oleh suami seperti pergilah kamu ke rumah orang tuamu, atau pergilah kamu dari sini, atau saya benci melihat muka kamu dan sebagainya. Talak sunni pula ialah talak yang sesuai dengan peraturan syarak seperti menceraikan isteri dengan talak 1 atau talak 2 ketika suci daripada haid, nifas dan tidak disetubuhi. Bagi talak bid'i pula, talak yang menyalahi peraturan syarak seperti suami menceraikan isteri ketika haid, nifas atau ketika suci tetapi selepas disetubuhi, atau talak 3 sekaligus. Seterusnya, bilangan talak dan kesan rujuk. Bagi talak raj'i ialah talak pertama dan kedua. Contohnya, akad perkahwinan tidak hilang dan tidak menghilangkan hak pemilikan. Seterusnya, talak ba'in, tidak boleh merujuk semula isteri, dalam erti kata lain memisahkan sama sekali isteri daripada suaminya. Talak ba'in ialah talak ba'in terbahagi kepada dua, iaitu talak ba'in sugro dan ba'in kubro. Kesan selepas perceraian. Ramai dari kalangan di antara wanita yang tidak tahu hak-hak mereka sama ada telah kematian atau bercerai dengan suami. Yang pertama, iddah. Iddah bermaksud tempoh tertentu yang ditetapkan ke atas seorang wanita selepas diceraikan atau selepas kematian suami. Hukum iddah dan berkabung. Yang pertama, iddah menurut syara adalah wajib ke atas wanita yang bercerai atau kematian suami. Kedua, berkabung menurut syara adalah wajib ke atas wanita yang kematian suami. Hikmah iddah. Terdapat beberapa hikmah pensyariatan iddah kepada wanita Islam. Antara hikmah tersebut ialah pertama, untuk memastikan kekosongan rahim daripada benih suami terdahulu. Ia bertujuan untuk menghilangkan percampuran benih antara suami dahulu dengan suami yang baru dikahwininya. Yang kedua, bagi iddah talak raj'i, ia sebagai ruang kepada suami dan isteri untuk berfikir dan menilai semula segala tindakan dan kesilapan yang telah dilakukan, termasuk kesan daripada perceraian dan yang berlaku. Di samping itu, ia juga dapat memberi peluang kepada suami untuk kembali rujuk kepada istrinya. Yang ketiga, bagi perempuan yang kematian suami, tempoh iddah juga sebagai tempoh berkabung bagi menghormati dan mengingati nikmat perkahwinan yang dahulu. Ia juga sebagai tanda menjaga hak suami dan tanda menzahirkan kesetiaan istri kepada suami. Selain itu, berkabung juga sebagai lambang pengabdian diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan hak jagaan anak, yang bermaksud hadanah adalah menjaga anak yang belum boleh mengatur dan merawat dirinya sendiri, serta belum mampu menjaga dirinya daripada hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.
Hukum hadanah ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur atau berpisah dari ibunya. Hal ini disebabkan karena anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan, dan lain-lain. Inilah yang dimaksudkan dengan perwalian ataupun wilayah. Peruntukan undang-undang. Peruntukan mengenai hak penjagaan anak pada umumnya terdapat dalam semua enakmen keluarga Islam negeri. Seksyen 81 hingga 87 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 telah menyatakan berkenaan hak jagaan anak bagi seseorang. 81-1 Ibu adalah paling berhak dari segala orang yang menjaga anak kecilnya dalam masa ibu itu masih dalam perkawinan dan juga selepas perkawinan dibubarkan. Dalam peruntukan undang-undang di atas, ia menghukumi aspek-aspek berkaitan hak hadanah, yaitu orang yang berhak menjaga anak-anak kelayakannya yang perlu untuk penjagaan, sebagaimana hak penjagaan hilang lamanya penjagaan anak tak sah taraf, kuasa mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan, dan seterusnya perintah tertakluk kepada syarat-syarat. Contoh kes, dalam kes di wilayah Persekutuan 1991, Harahinim lawan Adnan. Pihak-pihak dalam kes ini telah berkahwin di Thailand pada tahun 1987 dan mempunyai anak yang dilahirkan pada Februari 1988. Suami telah menceraikan istrinya di Thailand pada tahun 1988. Pihak-pihak telah berpindah ke Kuala Lumpur. Ibu telah memohon hak-hak penjagaan anak. Mahkamah memutuskan kerana anak itu masih kecil, ibunya berhak mendapat jagaan tersebut. Yang ketiga, muta'ah. Yang bermaksud muta'ah ialah suatu pembayaran sagu hati yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri selepas mereka bercerai, sama ada berupa wang ataupun barang. Sagu hati muta'ah ini dikira bayaran yang wajib apabila perceraian itu berlaku bukan disebabkan oleh kesalahan pihak bekas istri. Peruntukan undang-undang. Peruntukan mengenai muta'ah pada umumnya terdapat dalam semua enakmen keluarga Islam negeri. Seksyen 56 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Misalnya menyebut sebagai tambahan kepada haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon muta'ah atau pemberian sagu hati kepada mahkamah, dan mahkamah boleh selepas mendengar pihak itu pada apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, mahkamah memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut hukum syara. Bagaimanakah cara menentukan kadar muta'ah itu? Tidak terdapat suatu panduan tertentu yang boleh dijadikan formula tetap untuk menentukan kadar dalam pemberian muta'ah daripada seorang bekas suami kepada seorang istri yang diceraikan. Namun begitu, terdapat prinsip umum yang menyatakan bahawa sesuatu pemberian hendaklah diasaskan kepada: yang pertama, kemampuan suami; kedua, status pasangan; ketiga, tempoh perkahwinan; keempat, pengorbanan istri. Contoh kes. Dalam kes di Pulau Pinang, Ramlah lawan Muhammad 1980, istri yang diceraikan menuntut muta'ah bersama nafkah iddah. Kadi besar memerintahkan suami membayar muta'ah atas kadar suatu setengah gaji bulan suami setelah potongan, yaitu Rp698. Nafkah tertundak. Maksud nafkah tertundak ialah kewajipan untuk membayar dan menyediakan nafkah anak dan istri, merangkumi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, perubatan, pendidikan, dan keperluan lain adalah menjadi kewajipan asas kepada suami atau bapa kandung kepada yang bertanggung jawab. Konsep nafkah. Dalam Islam, tanggung jawab memberi nafkah terletak pada bahu lelaki, yaitu sama ada suami atau bapa. Suami mempunyai tanggung jawab menanggung nafkah istri, manakala sebagai bapa pula menanggung nafkah anak. Syarat-syarat perempuan yang berhak menerima nafkah suami adalah seperti berikut. Yang pertama, ikatan pernikahan yang sah. Dua, menyerahkan dirinya kepada suami. Ketiga, suaminya dapat menikmati dirinya. Yang keempat, tidak menolak apabila diajak berpindah ke tempat yang dikehendaki suaminya. Yang kelima, kedua-dua saling dapat menikmati kehidupan suami istri. Contoh kes. Di Kuala Lumpur, Nuraini binti Ahmad lawan Dr.
Abdul Rashid bin Maidin. Plaintiff membuat permohonan tunggakan nafkah kepada defendant di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur seperti berikut. Yang pertama, mahkamah mensabitkan dan meluluskan tunggakan nafkah isteri yang tertunggak berjumlah RM90,000 Malaysia. Yang kedua, lain-lain perintah yang difikirkan wajar dan munasabah oleh mahkamah yang mulia ini. Ketiga, kos ditanggung oleh defendant. Mahkamah memerintahkan yang pertama, mahkamah mensabitkan nafkah tertunggak isteri oleh plaintiff bermula pada Mac 2008 sehingga 3 hari bulan 11 2009 sebanyak RM40,000 Malaysia. Mahkamah memerintahkan defendant membayar sebanyak RM40,000 kepada plaintiff sebagai bayaran tunggakan nafkah. Yang ketiga, pembayaran ini berkuasa bermula pada 2013 November sehingga selesai atau melalui apa-apa pembayaran yang lain dipersetujui oleh plaintiff. Kesimpulannya, talak merupakan penyelesaian terakhir terhadap permasalahan suami isteri apabila tiada lagi ikhtiar lain. Kedua, Islam tidak menggalakkan perceraian kerana memberi implikasi yang besar dalam kehidupan seseorang. Yang ketiga, ikatan perkahwinan merupakan ikatan paling suci kerana dimuliakan dalam Islam. Malah, tidak sepatutnya ia dicemari dan diruntuhkan dengan perceraian. Sekian, terima kasih.